Setiap daerah ataupun kawasan mempunyai sejarah penubuhan ataupun asal-usul cerita di sebalik penubuhan sesuatu tempat. Begitu juga dengan kawasan daerah menumbuk ini. Dan untuk mengetahui cerita-cerita ataupun sejarah mengenai penubuhan daerah menumbuk ini bersama saya sekarang, iaitu Wakil Ketua Anak Negeri Daerah Menumbuk, Pangeran Haji Ibrahim, Pangeran Haji Hassan, Tuan Husin bin Putih yang merupakan penyelia kemajuan masyarakat daerah Menumbuk. Jadi, untuk mengetahui sejarah-sejarah daerah Menumbuk ini, boleh Tuan Pangeran sendiri ceritakan bagaimana kewujudan ataupun cerita-cerita di sebalik kewujudan daerah ini. Boleh, insyaAllah. Bermulanya daerah Menumbuk adalah berpunca daripada seekor ikan yang mana kita lebih tahu dan maklum yang pada masa kini daerah Menumbuk adalah berasal daripada seekor ikan. Seekor ikan ini ialah sejenis ikan jantan daripada ikan betina yang ada di Kuta Kinabalu sekarang ni, yang yang kita panggil seekor ikan larayan, ikan betina. Jadi wujudnya seekor ikan jantan di kuala Sungai Menumbuk pada awalnya. Maka pada masa itulah Menumbuk bersejarah dengan nama Menumbuk, berasal daripada ikan Menumbuk. Pada masa itu seekor ikan yang terdampar di kuala Sungai Menumbuk, saya rasa ikan itulah ikan yang boleh dikatakan penghabisan, boleh dikatakan pupus, sehingga pada masa kini ikan tersebut tidak ada pernah kami nampak lah. Selain daripada seekor ikan, ada juga cerita didengar daripada orang tua kita, iaitu di kawasan Sungai Besar Menumbuk. Dia ada pertemuan air yang kita rangai itu bertambung. Jadi diorang kata juga itu menumbuk lah, air bertumbuk, menumbuk. Selain daripada itu, ada juga cerita pada awalnya sebelum menumbuk, asalnya sebenarnya Menumbuk ini adalah berasal daripada sepuhun kayu. Sepuhun kayu. Sepuhun kayu yang kita panggil nama pokok telisai. Pokok telisai ya. Telisai. Saya pun dulu masih kecil, saya ingat dari ikut bapak saya ke seberang sana, di Labuan, di sana seberang. Bila datang di Labuan, orang sana panggil, ini orang telisai. Dari mana sampai? Dari telisai. Jadi saya ingat sebelum Menumbuk memang itu telisai lah. Telisai. Iya. Jadi oleh yang demikian, seperti yang kita sedia dengar daripada kedua-dua tuan ini, kita sedia maklum bahwa sejarah ataupun kewujudan daerah Menumbuk ini mempunyai kisahnya yang tersendiri dan cerita-cerita yang sangat menarik untuk dikongsikan bagaimana kewujudan sesuatu daerah, terutamanya daerah Menumbuk. Daerah kecil Menumbuk mempunyai penduduk lebih kurang 8.800 orang, mengikut banci pada tahun 2010, dan jumlah keseluruhan 16.420 meliputi Kuala Penyu dan Menumbuk. Pecahan suku kaum lebih kurang Brunei 2.640 orang, Bisaya 3.080 orang, Kadayan 1.320, Kadazan 880, Peranakan Cina 440, dan lain-lain 440. Manakala keluasan daerah kecil Menumbuk adalah 16.165 hektar dengan ukuran 74 batu persegi. Plan jangka panjang daerah kecil Menumbuk yang telah dirancang adalah pembangunan Pekanbaru Mempakul, dan setakat ini perancangan ini sudah ada draft yang telah disediakan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah. Plan susun atur tapak Pekanbaru Mempakul ini meliputi pembangunan perumahan, tempat perniagaan, kedai, jabatan, dan aktivitas sosial. Manakala pembangunan yang sudah ada dibina di kawasan ini, 2 buah kedai perniagaan, sebuah pasar am, dan jabatan 4 jabatan, yaitu pejabat daerah kecil Menumbuk, Balai Polis,
jabatan hewan, dan jabatan laut. Oke, dari segi pelancongan, terdapat 2 taman rekreasi yang berpotensi untuk dibangunkan, yaitu Taman Rekreasi Datuk John Gani, yang kedua Taman Rekreasi Bukit Nuri. Mengenai kebudayaan masyarakat Brunei menumbuk, dari segi alat musik, yaitu gambos, adalah sangat sinonim dengan masyarakat Brunei, dan setakat ini mereka sudah ada pesta gambos. Dari segi sukan dayak masyarakat Brunei, ada di antaranya adalah saung ayam, batu seramban, dan betinting, dan banyak lagi sukan dayak yang lain-lain. Makanan orang-orang Brunei ini adalah kegemaran mereka adalah ambuyak daripada sagu. Sagu dibuat daripada batang rumbia lah. Lauk ikan biking, belut panggang, dan serimuka, dan penyerap. Pakaian tradisi ada 2, yaitu pakaian tradisi pakaian biasa, dan juga pakaian tradisi pengantin. Kalau si Pitang terkenal dengan satenya, Papar pula terkenal dengan belacanya. Manakala di Menumbuk terkenal dengan pulut panggangnya. Pulut panggang Puan Aisyah ini mempunyai suatu keistimewaan dan menjadi kegemaran masyarakat terutamanya di daerah Menumbuk. Hal ini kerana pulut panggang istimewa yang dikeluarkan oleh Puan Aisyah ini mempunyai suatu aroma yang lebih enak dan harum kerana ia dimasak menggunakan sabut kelapa. Pulut panggang merupakan resepi turun-temurun dalam keluarga Puan Aisyah dan merupakan gabungan 2 perisa utama iaitu ikan lengkunis dan udang kering. Pulut akan dipanggang menggunakan sabut kelapa dan ini membezakan pulut panggang Puan Aisyah dengan pulut panggang yang terdapat di kawasan sekitarnya. Perbezaan ini telah menjadikan perniagaan pulut panggang Puan Aisyah paling laris di daerah kecil Menumbuk. Puan Aisyah sekeluarga akan membuka perniagaan ini setiap hari pada jam 5 pagi sehingga 7.30 pagi dan dihidangkan secara segar khas untuk pelanggan. Menurut Puan Aisyah, masa yang terhad untuk berjualan adalah disebabkan terdapat permintaan yang tinggi setiap hari dan dijual dengan harga RM1 bagi setiap 1 pulut panggang. Sekarang saya berada di Jeti Menumbuk yang merupakan salah satu laluan yang menghubungkan masyarakat di sini dengan wilayah Labuan. Jeti Menumbuk dijadikan tempat untuk membawa kenderaan dan barangan yang bersaiz besar serta penumpang untuk pergi dan balik dari Sabah ke Labuan dan sebaliknya. Feri akan beroperasi setiap hari bermula pada jam 8.30 pagi dan 2 petang dari Jeti Labuan ke Jeti Menumbuk. Manakala pada jam 10 pagi dan 4 petang, feri akan mula beroperasi dari Jeti Menumbuk ke Labuan dengan anggaran masa selama 40 ke 45 minit bergantung kepada jenis feri yang disediakan. Feri ini akan mengenakan bayaran mengikut 5 jenis kelas iaitu kelas pertama sebanyak RM5 khas buat penumpang orang kurang upaya dan kanak-kanak, kelas ekonomi dengan bayaran sebanyak RM10, kelas khas dan kelas bisnes dengan bayaran sebanyak RM15 dan kelas pertama dengan bayaran sebanyak RM20 bagi setiap penumpang. Selain itu, bot laju merupakan salah satu pengangkutan air yang digunakan di Jeti Menumbuk. Anggaran masa selama 20 ke 30 minit bagi setiap perjalanan dan bergantung kepada saiz bot yang digunakan. Bot laju akan beroperasi bermula pada jam 6.30 pagi sehingga 5.30 petang setiap hari ke destinasi yang sama dari Jeti Menumbuk ke Labuan dan sebaliknya.
Bayaran akan dikenakan iaitu sebanyak RM15 bagi setiap penumpang bergantung kepada saiz bot yang digunakan. Walau bagaimanapun, bot laju ini turut menerima sewaan daripada penduduk dengan kadar bayaran mengikut jumlah penumpang dan saiz bot yang disewakan dengan minimum bayaran sebanyak RM8.20 bagi setiap penumpang. Ini adalah tempat penghasilan kelapa yang pertama di Malaysia. Tempat ini mempunyai jadual tutup dan buka pintu pagar kepada pekerja dan orang ramai bagi berkunjung serta melakukan urusan jual beli kelapa. Stesen Kelapa Menumbuk merupakan satu-satunya pusat pengeluaran benih kelapa yang terdapat di Malaysia. Antara kelapa-kelapa yang amat terkenal di pusat ini adalah yang pertama kelapa pandan, yang kedua kelapa matak dan yang terakhir adalah kelapa takunan. Di dalam stesen Kelapa Menumbuk terdapat tapak-tapak semayan bagi beberapa jenis kelapa. Ini merupakan pokok kelapa matak Malayan. Kelapa ini lebih cepat menghasilkan buah dan merupakan pokok hybrid hasil campuran beberapa kelapa. Keturunan kelapa di sini mampu dilihat daripada warna daun yang terhasil. Warna hijau menandakan kelapa ini adalah tulen, manakala warna kuning menandakan hasil pembenihan yang kurang berjaya. Kelapa-kelapa ini dibenihkan, disemai dan dibaja selama 4 bulan sebelum boleh diekspor ke seluruh semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah bagi memenuhi permintaan pelanggan. Pekerja-pekerja di sini cukup terlatih dan memilih kelapa-kelapa yang telah matang untuk proses berikutnya. Kelapa yang telah dipilih akan dibersihkan dengan cara membuang akar-akar yang masih melekat pada sabut kelapa. Ayam caca merupakan suatu makanan yang sangat terkenal di daerah Menumbuk. Jadi jika anda datang ke daerah Menumbuk, jangan lupa untuk singgah di kedai di Menumbuk untuk merasakan sajian enak ini. Untuk pengetahuan semua, kedai di Menumbuk ini dibuka setiap hari bermula daripada jam 8 pagi sehingga jam 12 tengah malam. Dan lazimnya setiap hari akan ada ramai pelanggan yang datang ke kedai ini untuk merasakan keenakan sajian ini. Dan bersama saya sekarang yaitu pengasas ataupun pemilik kedai di Menumbuk ini sendiri yaitu Puan Juliana Ramli. Inilah ayam cacah yang merupakan sajian yang terkenal di daerah Menumbuk ini sendiri. Dan sebelum kita merasakan sajian ini, terlebih dahulu saya ingin bertanyakan kepada Puan Juliana tentang bagaimana wujudnya idea untuk menghasilkan resepi ini. Kalau dipanjangkan cerita, dipendekkan saja lah ya. Sebab idea dia datang nih ketika kita sekarang musim makan ayam. Iya. Ayam ini datang dari seberang, jadi evolusinya ayam penyet, ayam kalasan, ayam belado. Jadi kenapa kita rakyat Malaysia boleh buat sendiri, kita punya resep. Ya, something yang orang punya Terutama khas di Sabah, dan inilah signature sebenarnya untuk Menumbuk. Anti, apakah yang sebenarnya keistimewaan itu sendiri ayam caca ini sendiri? Keistimewaan ayam caca, dia ada 5 jenis sambal. Oh iya. Ini termasuk yang ini? Ini termasuk yang ini. Yang ini untuk sambal kicap. Oke, siapa yang tidak suka pedas tuh, inilah kicap kan. Ini sambal belimbing bulu. Bagaimana rasa yang ini? Yang masam-masam manis, kemudian yang tidak mau belacan, sebab dia dibuat tidak menggunakan belacan. Kemudian ini kicap, kemudian ini belacan dengan tomato, ya. Kemudian ini sambal belacan original. Jadi tidak ada campuran macam yang ini, ada tomato ada? Tidak, original. Dan ini adalah sambal untuk disiram di atas ayam kita tadi. Macam ini. Ini apa sambal yang ini nama? Ini sambal dia kira sambal hijau, khas sambal hijau. untuk
Oh, Tapi disiram di atas ini. bukan menggunakan sebarang belacan atau lada. Dia daripada rempah dan herba daripada ayam tersebut. Cuma cara makan dia. Wow. Coba makan. Itu saja. Sebenarnya kita cecah. Sebab itu nama dia ayam cecah. Sebab cara dia makan, makan kemudian cecah dengan sambal yang kita suka. Oh. Dan selepas itu saya ingin merasakan setiap cecahan ini. Terlebih dahulu nanti saya mulakan dengan mulut ayam. Oke. Rasa dengan cecah hijau dulu. Memandangkan saya sangat suka yang masam-masam, saya mulakan dengan cecahan bulu, belimbing bulu. Saya sangat suka rasa masam, tapi pedas dia. Semua ini sangat tepat di selera. Dan saya ingin menyarankan kepada Anda semua, jika Anda datang menemui, jangan lupa untuk datang ke kedai di Mall ini karena saya percaya Anda tidak akan pernah kecewa dengan sajian ayam caca ini.